Assalamualaikum, khabar, selamat pagi. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Ya, artis dah lama artis veteran lah nak cakap hari. Belum lagi. Belum veteran lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua nak makan? Nampak meja kosong ni. dah kenyang. Okey, kita pada pagi ni 2 tahun lagi. Okey, tapi tak apa. Ya, sama ada daripada USI ataupun Giat Mara. Ada lain tak dari selain daripada USI dan Giat Mara di sini? Dari mana? ILB. Okey, itulah 3 lah di sini So, jadi apa-apa pun dalam keusahawanan sebenarnya semuanya prinsip masih sama. Jadi it's the same thing. Whether you're in the creative industry, you nak buat percetakan, you nak jual nasi lemak ke, you nak buat batik, nak jual tudung, it's the same thing. Ya, jadi apa-apa pun asasnya tetap sama. Dan yang pentingnya, yang paling penting ialah pengetahuan kita tentang perniagaan. Jadi kita mulakan. Pertama sekali, inilah gambar pada satu ketika dulu. Bukan KRU KRU tak pakai macam tu. Ini adalah zaman kegemilangan era rock tahun 1980-an dan 90-an, awal 90-an. Dan KRU mula tertumbuh pada tahun 1992. Tapi ketika itu, ini adik-adik semua ni yang mungkin time tu belum lahir lagi ataupun baru jadi baby. So, saya bapa dia lahir pada tahun 90-an ada tak? 3 tahun. Siapa ada kat sini? 23 tahun. Jangan malu. Tadi kita dah test kan siapa yang muda, siapa yang tua kan? Ada yang lebih pada 23 tahun tak? Itu Cik Azim tu. Yang kurang pada 23, angkat tangan. Ramai. Inilah dia. 23 tahun yang lalu KRU ditubuhkan. So jadi kebanyakan adik-adik semua belum lahir lagi. Ya, kalau masa kita mulakan. Nah, ini zaman satu ketika dulu lagu-lagu yang kita bersaing, lagu-lagu era rock ujung 80-an dan 90-an. Kalau tengok dekat ketika itu, juara lagu dekat muzik-muzik dan sebagainya, nombor 1 sampai nombor 20 lagu-lagu macam ni. Okey, lagu-lagu macam ni yang memang kalau nak kita kebanyakannya image dia seperti saya katakan tadi, dan juga lagu-lagu dia banyak tarik-tarik. Lagu tarik-tarik, lagu macam lagu rock lah yang yang kiranya macam lagu-lagu ada hati dalam taman juga lah, lebih kurang. Ya. So jadi kami pula buat lain pada lain. Kami buat lagu-lagu rap. Itu ni tahun gambar saya tahun 1992. Yang paling handsome sekali belah kanan sekali. Yang nombor 2 yang tengah-tengah tu. Dan seterusnya, apabila kita buat daripada 1992, kita teruskan kita punya kerjaya dari 1992 sehinggalah sekarang dah 23 tahun, dan di sini adalah syarikat kami di Cyberjaya. Dan kini ada kaki tangan lebih kurang 200 orang. Dan apabila kita mula dulu, kita mula berniaga, kita terpaksa minjam daripada syarikat rakaman EMI. Dia bagi modal permulaan RM2,000. RM2,000. Itu pinjam tu. Dia bagi advance. So jadi di ketika itulah kita mula buat lagu untuk dibuatkan dalam bentuk rakaman album. Ya, kita itu kan dapat advance daripada EMI RM2,000 dan keseluruhannya dapat RM10,000 kontrak lah daripada EMI. Kita ingat kita dah banyak. Sebagai orang muda yang baru mula berniaga, memang kita anggap itu adalah satu peluang yang baik. Ya, tapi kita kena sedar bahawa itu adalah sebenarnya permulaan. Dan apa yang kita buat sekarang ni, kita telah mentransformasikan nama KRU sebagai satu jenama, band to brand, dan kita terlibat dalam pelbagai industri yang secara ringkasnya dalam filem, kandungan televisyen, muzik, animasi, dan juga baru-baru ini pendidikan. Kita baru buat tubuhkan college vocational untuk program-program berkaitan industri kreatif. So jadi saya nak katakan sini apa yang kita dah lalui selama 23 tahun ini bukan semata-mata satu benda yang kita dapat cepat. Memang kita lalui pelbagai rintangan. Kita tak ada suntingan modal daripada orang luar, kecuali kadang-kadang adalah projek-projek tertentu kita adalah partnership. Tetapi kebanyakan kalinya kita terpaksa membinakan perniagaan dengan modal yang begitu kecil. Dan pada adik-adik semua pada hari ini, saya rasa begitu banyak peluang yang ada sekarang ini untuk mulakan perniagaan. Kadang-kadang banyak sangat program-program untuk usahawan belia untuk turut serta dalam pelbagai industri yang sedia ada sekarang. Adik-adik sekarang ni lepas tamat pengajian ni,
ada tak merancang untuk menjadi usahawan ke nak bekerja dalam industri? Nak jadi usahawan berapa orang? 2, 3, 4. Okay, not bad. Yang nak bekerja dalam industri dulu, berapa orang? Nak bekerja dulu. Yang lain nak buat apa? Relax. Relax dulu. Tengok apa cerita. Sambung belajar dulu. Okey, tak apa. Apa-apa pun dalam kita nak buat, kita tanya pada diri kita sendiri dulu. Apa yang kita mahu lakukan dalam hidup kita? Nak jadi usahawan? Nak jadi pekerja dalam industri? Nak jadi penganggur? Ada tak? Tak ada, harap tak ada lah. Kerana yang pentingnya sekarang ni, kita kena tahu apa yang kita mampu lakukan. Kalau contohnya kalau main bola lah. Main bola tak? Ya dia ni. Main bola, main futsal. Kita tahu kita punya skill kat mana. Kita ni striker ke, kita pemain pertengah ke, ataupun main defender ke, jadi goalkeeper. Yang sama dengan mungkin dalam bagi kalangan wanita di sini, nak tanya untuk pasukan netball pun dia ada position dia. So you need to know what is your purpose in life dan juga apa yang sebenarnya kita ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan tapi untuk menjadi usahawan, kita kena, ini saya lupa cakap kan. Pada satu ketika dulu, kita buat kandungan kita dalam bahasa Melayu. Dan pasaran ekspor kami hanya di Singapura yang terbesar, pasaran ekspor terbesar. Tapi sekarang kami dah buat banyak produk dalam bahasa Inggeris. Dan pasaran ekspor terbesar, cuba agak di mana? Ini adalah keseluruhannya. Yang kalau orange ni adalah our export territory. Okay? Di mana yang agak-agak pasaran ekspor terbesar bagi KRU? Mana? Brazil? Australia? Amerika Syarikat. Kalau orang kata, apalah budak-budak rap ni tahu, kan? Yang dulu yang dapat modal RM2,000 ni, sampai sekarang ni kita boleh hasilkan produk yang boleh diekspor dan boleh diterima di masyarakat luar negara. Dan saya boleh katakan salah satu produk kami baru-baru ni, kita awal pertengahan tahun ini kita keluarkan satu filem animasi berjudul Rebit. Dan filem ini telah diadaptasikan menggunakan alih bahasa Poland, Polish punya ni, bahasa dekat Poland, dekat Germany tu. Dan mendapat kutipan box office $1 juta di sana. Itu produk tempatan. Boleh tepuk. Orang dia boleh. Saya nak cakap ni bukan nak bangga diri. Saya nak cakap ini that you can do it too. Kerana apa yang saya dah lalui ini sebenarnya adalah satu evolusi. Dan kita lihat sekarang ni, saya rasa kadang-kadang adik-adik ni nak buat ni lagi cepat dia dapat. Kerana apa? Banyak prasarana dah sedia ada sekarang. Ya, dengan era digital yang ada, dengan platform digital, dengan sokongan daripada kerajaan dan sebagainya. Dan ekonomi kita, negara kita pun makin besar banding dengan pada ketika kita mulakan dulu. Tapi untuk menjadi usahawan, apakah sebenarnya yang perlu kita lihat di sini? Summary dalam KRU-nya kejayaan. Satu, kita tak ada modal. Kita mula-mula pun tak ada modal. Kebanyakan orang pun mula pun memang ada idea dan semangat. Kita tak ada modal, tapi apa kita buat? Kita cuba juga apa juga yang peralatan yang ada. Saya ingat lagi masa saya rakam demo untuk dapatkan syarikat kontrak rakaman EMI tu, kita ada mini kompo. Tak tahulah sekarang tak, zaman tak ada mini kompo, tak tahulah ada dia pakai lagi tidak. Tapi yang ada itu tak, masa tu berkaset, tak ada CD lagi pun. Kita terpaksa nak recording buat demo tu. Bukan demo Loni demo lagu. So jadi kita buat dengan button play, dengan record tu pun, button record tu pun dah patah. Tapi kita tekan, kita juga duduk bersila dengan mikrofon macam ni, yang bukan cordless, bukan kabel, buat record lagu. Sampai kaset tu dapat ke tangan EMI tu, kita buat peluang untuk rakaman. Jadi itu menunjukkan bahawa kadang-kadang alasan tak ada equipment ke, tak ada modal ke, tak ada kaki tangan ke, semua tu alasan. Kerana kalau nak buat 1000 daya, apa yang kita boleh buat, apa yang sumber yang kita ada tu kita cuba usahakan juga untuk kita dapatkan sesuatu produk. Kedua, pengalaman. Memanglah kita mula pun tak ada pengalaman. Siapa-siapa mula pun tak ada pengalaman. Kadang-kadang orang nak minta kerja pun, apa pengalaman you? Memang tak ada pengalaman, saya baru belajar. Kan? Kadang-kadang kita cuba dapatkan pengetahuan tersebut. Sekarang ni Uncle Google, Cik Aziz cakap tadi, you boleh buat research. Senang you dapat information yang diperlukan. Tapi pada masa sama juga, kita boleh juga cuba bertanya kepada orang-orang yang dalam industri. Dan ketiganya, kita tak ada juga rangkaian perniagaan. Tak ada. Kita mulalah
daripada pengenalan. Hanya dengan ada produk yang baik dan juga pemasaran yang baik, kita mula kembangkan, ya. So, jadi apakah asas-asas ciri-ciri seorang usahawan? Pertama sekali, saya nak teraskan dekat sini, tak lain tak bukan mula-mula dengan pengetahuan, ya. Kena tahu apa produk tersebut, apa produk yang you nak jual tu. Keduanya adalah inisiatif dan juga semangat dan passion adik-adik sendiri. Kalau sekiranya tak ada passion nak buat, kalau bangun pagi, alah, apa lagi aku nak buat hari ni, nak buat macam tu, tak boleh. Kena kita bangun pagi, kena rasa dengan penuh semangat. Dan sekarang ni saya baru, tak tahu lah, dia pernah tengok Lego movie tak? Pernah tengok? Ya, walaupun dia punya animation tu lebih kepada orang dewasa sikit kan. Tapi kadang-kadang ada lagu dalam tu, dia ada everything is awesome kan, macam tu kan. Bangun pagi rasa semangat je tu kan. Macam tu lah patut kita rasa setiap hari tu, kena rasa positif. Dan di situ yang juga yang ini kita katakan, selain pada inisiatif dan passion, kita juga kena ada disiplin diri. Tak boleh nak paksa. Kalau you bekerja dengan bos boleh cakap kena buat ni hari ni, siap. Tapi tak ada, you sekarang jadi bos. You yang kena tentukan apa yang patut siap hari ni, apa siap besok, apa siap lusa. Jadi disiplin tu amat penting. Dan juga pengalaman lah. Pengalaman ni sebenarnya kita lalui setiap hari adalah pengalaman. Saya pada hari ni pun belajar daripada apa yang saya lalui hari ini. Sama juga dengan adik-adik, ya. Every day is a new day. You never stop learning. Yesterday I had a session, learning society, and innovation. Itulah topiknya. Ya, dia punya subjek besar. Tapi kalau cakapkan apa yang kita pelajari setiap hari, sebenarnya setiap hari kita belajar dan setiap hari kita cuba melakukan lebih baik daripada apa kita lakukan semalam. Saya bagi contohlah, tak tahu lah, pernah dengar tak lagu KRU Ulala ke Fanatic ke, ada tak? Awas, ada? 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 Okey. Baiklah, orang dah dengar juga. Tapi nyanyi sikit. Sikit, relax dulu. Kalau saya nak terus nyanyi lagu tu, saya rasa orang pun tak nak dengar dah. Kenapa? Kita buat lagu tu 20 tahun yang sudah. 20 years ago. Lagu Awas tu 20 tahun sudah. Awas kan. Fanatic ke semua. Takkan kita nak bergantung kepada kejayaan kita yang lalu. Sama juga kalau kita dapat, contohnya kalau kita menang, kalau katalah kita, mana ni semua daripada Perak ke? Perak. Semua Perak? Ada tak luar Perak? Ada. Okey, tak apalah cakap, kita hormat tuan rumah, orang-orang Perak. Saya pun berasal Perak juga. Kata Perak menang Piala Malaysia tahun ini, okey? Kata menang, tahun depan nak kena menang lagi, betul tak? Tahun lagi satu pun nak kena menang lagi. So kemenangan pada tahun ini tak ada makna kalau tahun depan tu pun tak menang. So jadi kita kena sentiasa utamakan disiplin diri kita. Bagaimana kita macam mana untuk meningkatkan lagi, untuk lebih baik lagi di masa-masa akan datang. So jadi last saya nak katakan adalah keyakinan diri. Okay, self confidence very important. Kerana kalau tak ada keyakinan diri, cakap pun saya rasa hari ini saya nak bentangkan tentang pengalaman saya KRU 23 tahun yang lalu. You all pun tak confident nak dengar cakap. Apa Mamat ni cakap ni? Kan? Mesti juga rasa cakap, apa dia ni sendiri cakap pun tak betul. Ini nak duduk cakap depan kita. So jadi keyakinan diri itu penting. Ya, keyakinan diri itu hanya akan datang apabila pengetahuan tu ada dan melalui pengalaman yang lalu. Lama-lama pun memanglah you all pun boleh cakap lebih hebat daripada siapa-siapa pun, ya, di atas pentas. Jadi ini adalah sekadar asasnya. Jadi macam mana kita nak mula? Ada dah di kalangan adik-adik semua ni ada keluarga usahawan, ada mak bapak businessman ke, ada tak? Ada? Tak ada? Okey. Kebaikan yang ada pun, apa yang saya nak katakan sini, sebenarnya usahawan ni ialah sebenarnya kita memulakan segala-galanya. Kita menggerakkan. Kita sebagai pemimpin, kita menggerakkan dan kita akan gajikan ataupun beri peluang-peluang pendapatan kepada satu kumpulan yang ramai. Contohnya sekarang ni saya ada lebih kurang 200 staff. Kita untuk pelajar di akademi dan lebih kurang 500 pelajar dah. Mereka ni pun akan jadi sama ada usahawan ataupun pekerja industri. Jadi kita nak tahu bagaimana kita. Jangan cakap apa yang KRU buat sekarang lah. Kita cakap macam mana you boleh mulakan, ya. So jadi yang pertama yang kita nak lihat, tahu yang apa yang anda tahu tentang produk anda. Produk atau servis lah. Kena tahu. Kalau tak tahu pasal produk atau servis, kita sendiri pun tak tahu macam mana jual. Macam mana kita nak yakinkan pelanggan kita? Apa yang anda tahu tentang industri anda?
Okey, apakah industri, apakah yang pesaing-pesaing yang ada, apakah benchmark yang ada di pasaran, apakah adapun tahukah potensi pelanggan-pelanggan yang kita boleh dapat, dan juga apakah strategi dan plan tindakan. Kena ada plan. Apa-apa plan pun kita kena lihat bahawa apa-apa kita boleh buat dalam, saya nampak, saya rasakan saya cara buat, saya buat plan tindakan setiap 3 bulan. 3 bulan tu pun dah kira jauh lah ke hadapan. Walaupun kita ada financial plan 3 hingga 5 tahun, tetapi saya pun tak ada apa-apa benda ajaib yang boleh saya lihat masa depan macam mana. Kadang-kadang benda ni berubah. Tapi kita selalu merancang 3 bulan ke hadapan. Tengok apa. Tapi kita ada plan jangka pendek dan jangka panjang, ya. 3 hingga 5 tahun. Plan tahunan pun ada. Tapi kadang-kadang benda tu berubah. Tapi kita perlukan buat adjustment every 3 months. Okey, saya bagi contoh, ya, tentang KRU. Apa dia lah sebenarnya KRU ni? Kita bagi satu contoh. Ini adalah kesan khas visual kami, di mana saya tunjukkan ini daripada filem Hikayat Merom Mahawangsa. Kita buat penggambaran di satu tapak yang luas dan kita masukkan elemen-elemen dalam pasca produksi. Kapal-kapal tu kalau kita buat, setiap satu akan berharga RM100,000. Kita tak ada bajet banyak tu. Jadi kita kena gunakan teknologi untuk membantu menceritakan tentang Praong Mahawangsa, iaitu keturunan Merom Mahawangsa di zaman kegemilangan Kesultanan Kedah. Jadi itu semua tu ditambah dalam elemen digital. Sama juga dengan visual yang seterusnya. Kalau kita lihat, kita di sini kita tambah di dalam digital, walaupun kita buat satu kapal. China punya empire kita buat shooting di Seputih, Kuala Lumpur. Rome kita shoot dekat Setapak, Kuala Lumpur. Dan Goa di kurun kedua kita buat penggambaran di Kuantan. Kita ketepikan semua tropical trees, jadikan sebagai desert. Ini Putrajaya, kita buat trend yang macam kononnya di Melbourne, ya. Dan juga Putrajaya jadi Tokyo. Macam mana lah kita shoot kat Putrajaya ni. Tak payah nak pergi jauh-jauh, cerita kura-kura bercakap pun kita pernah buat. So jadi kita panggil Zizan Razak jadi suara kura-kura ni. Dan pada masa sama juga kita lihat bagaimana kita boleh menghidupkan elemen-elemen sejarah. Contohnya ini filem 29 Februari, zaman Perang Jepun. Footage Merdeka yang hitam putih dan bercala, kita colorkan, kita improvisekan visual dia, kita jadikan stereoscopic 3D. Dan ini adalah visual daripada tahun 80-an. Tun Mahathir dia bersalam dengan salah seorang daripada orang yang bersama dia, tertukar kepada Remy Ishak. Filem Viking 38 degree Celsius di puncak alam, kita jadikan below zero. Kita shoot cerita Viking kat Malaysia ni, adik-adik. So itulah secara keseluruhannya menggunakan teknologi. Itu adalah kelebihan yang ada di KRU. Tapi pada masa yang sama juga, mungkin adik-adik ada dalam perniagaan apa sekalipun, ada juga kelebihan yang masing-masing. Semua ada kelebihan dia. So gunakan kelebihan tersebut untuk mengasingkan diri kita daripada pesaing-pesaing kita, dan mengasingkan produk kita mengikut apa kualiti yang kita boleh hasilkan. So jadi apa yang anda tahu tentang produk dan servis? Okey, apa yang tentang produk anda, dan pada masa sama juga apa yang specialnya lah, apa unique selling point tentang produk yang kita ada ni. Okay, jadi itu yang penting, kita tahu apa produk kita dan juga kita tahu apa yang membezakan produk kita dengan pesaing-pesaing kita. Okey, tentang industri kreatif. Saya cakap pasal industri kreatif, saya datang pada industri kreatif. Kalau tanya saya industri batik ke industri fashion, saya tak pandai. Tapi saya boleh katakan di sini, saya tahu bagaimana saiz pasaran di Malaysia ni hampir mencecah 20 bilion ringgit, ya, pada tahun 2020 tahun ini. Dan di peringkat antarabangsa juga dia mencecah 1.9 trilion US dollar dan akan mencecah 2.2 trilion US dollar menjelang tahun 2017. Ini adalah semua statistik dan data yang dikumpul oleh badan-badan, beberapa badan seluruh dunia. Dan kita lihat, kalau di peringkat tempatan, kita lihat apa strategi kita. Kalau di Malaysia ni, kita kena gunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantaran bagi kandungan kita. Tak kira lah muzik. Pernah dengar tak lagu Mojo? Mojo, Kalibaskus, Jacqueline Victor, ada kenal? 14,
Dia nyanyi. Berapa kali suruh nyanyi ni? Kan I tarik you nyanyi kat atas kan? Semua tu kalau nak dapat pasaran yang meluas di Malaysia, kita gunakan bahasa Malaysia kerana majoriti memahami dan menggunakan bahasa Malaysia. Tetapi di peringkat antarabangsa, kita nak buat produk, kita tak boleh menggunakan bahasa Malaysia. Itu pasal kita buat kandungan kita dalam bahasa Inggeris. Itu adalah strategi kita, ya, untuk menghasilkan produk yang untuk tahu kepada khusus pasaran kita. Ya, bukan saja untuk kita buat suka-suka. Kita buat kerana kita tahu kalau kita nak menembusi pasaran satu negara, kita kena buat dalam bahasa yang mereka faham. Okey, tentang industri pula. Apakah saiz pasaran, ya? Kalau industri kreatif kita tahu. You kena tahu juga pasal contohnya kalau nak buat pembekalan, ya, kalau contohnya nak buat bengkel, nak repair kenderaan, ya, bagaimana, apakah pesaing-pesaing kawasan di kawasan anda, berapa rumah ada kereta dekat situ, kan? Dan kita kena lihat bagaimana kita punya kedudukan ekonomi pelanggan-pelanggan kita pula di kawasan setempat. Semua itu kena ambil kira. Kita kena tengok market study macam mana tempat tersebut adalah tempat yang baik untuk anda mulakan perniagaan. Okey, saiz pasaran, terlihat juga bagaimana target market kita. Siapa yang kita sasarkan? Kalau kita tahu siapa kita sasarkan, kita boleh buat strategi. Macam saya kata tadi, saya nak target ke Amerika Syarikat, saya buat bahasa Inggeris. Saya nak target pasaran tempatan, saya buat bahasa Melayu. So jadi macam itulah kita dalam target pemasaran. Contohnya kita nak berhubung dengan pelanggan. Kalau di community itu banyak menggunakan contohnya bahasa Inggeris. Mungkin flyer yang kita buat tu kena buat dalam bahasa Inggeris, kan? Kalau kita gunakan duduk dalam satu kawasan tu kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu, dan kita gunakan bahasa Melayu untuk buat flyer dan juga posting Facebook dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebahagian daripada kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Dan juga apakah trend, ya? Trend yang sekarang ni dan juga trend yang dijangka akan berlaku 3 hingga 5 tahun akan datang. Kita kena tahu. Memang kita tak boleh cakap yang semua ni akan terjadi kerana kita tak tahu ini apa yang akan berlaku di masa akan datang. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa perkembangan, apakah trend-trend semasa. Contohnya, kadang-kadang kalau dalam industri kreatif ni, kita boleh lihat trend tu datang dari luar negara. Bagaimana sekarang ni orang buat, katalah lagu-lagu cerita pasal animasi dan sebagainya yang dapat tempat di sini. Kita lihat bagaimana kita boleh gunakan konsep yang lebih kurang sama untuk mengikuti trend yang sama, ya. Okey. Jadi kalau kami dilihat di sini, kalau adik-adik kata persaingan dengan katalah kedai workshop dekat sebelah kawasan bandar, apakah persaingan? Kita kena bersaing dengan studio-studio besar ni. These are the 6 major studios in the world, ya, yang control over 90% of the market. Kalau kita lihat di sini, saya namakan satu-satu: Warner Brothers, Disney, Paramount, 20th Century Fox, Sony, Universal. Semua ni syarikat besar-besar. Diorang ada prasarana, kaki tangan, peruntukan kewangan yang begitu besar untuk macam mana kita nak bersaing. Kalau filem contohnya Spider-Man, dia orang buat dalam bajet 2 hingga 300 juta US dollar. Agak-agak cerita tempatan Cicak Man berapa bajet? Berapa? Ha? 2 juta ringgit lah. 2 juta hingga 3 juta ringgit. Bukan US dollar. Sana US dollar. Kita nak lawan macam mana? Jadi kita kena ada cara kita lah. Bagaimana kita nak cari pasaran kita. Cari pasaran kita maksudnya kita cari kelompok yang gunakan, yang suka dengan lawak jenaka bahasa Melayu, dan kita boleh buat dalam bentuk. Mungkinlah kalau nak banding dengan kesan khas visual yang dia boleh hasilkan, dengan nilai produksi itu jauh beza. Tetapi dari segi kandungan dia, konten dia, macam semua nak kita buat. Makan, you suka makan spaghetti ke suka makan nasi lemak? Nasi lemak, kan? You suka roti canai ke suka steak? Roti canai, kan? Itu taste. Itu yang maksudnya saya katakan sini, dalam apa-apa jua kita buat, walaupun secara global steak dan spaghetti lebih popular daripada roti canai dan juga nasi lemak, tetapi dalam pasaran di Malaysia ni, nasi lemak dengan roti canai itu masih relevan. Jadi kita halakan tuju kepada kita punya pasaran tu, kita nak buat untuk pasaran nasi lemak, roti canai, ataupun kita nak buat untuk steak dan spaghetti. So we need to know siapa target market kita, macam mana kita nak buat strategi, dan apa produk yang sesuai untuk setiap satu pasaran. Kalau inilah pesaing-pesaing kita, kalau tengok logo dia pun kita dah menggigil lah. Boleh ke nak lawan? Tak boleh.
Dia orang yang terlampau besar. Tapi kalau kita cuba cari niche kita, cari apa kelebihan yang kita boleh buat berbanding dengan pesaing-pesaing kita, insya-Allah boleh juga kita bertapak dan kita berkembangkan perniagaan kita. Okey, tentang pesaing-pesaing siapa? Kalau contohnya saya cakap pesaing industri kreatif, siapakah pesaing yang kita akan bersaing? Apakah mereka? Jangan kalau mereka buat benda yang betul, diorang berjaya, jangan rasa iri hati. Memang iri hati, rasa dengki dan sebenarnya memang secara naluri manusia mesti dia rasa macam kenapa aku tak dapat apa dia dapat. Betul tak? Mesti tak? Kalau misalnya orang yang kalau contohnya dalam kelas, siapa yang kira terror yang skor selalu ada ha? Bok. Mana Bok? Agak diri je Bok. Jadi agak diri. Perlahan diri ya. Bok, tengok Bok ni. Bok ni ada skor. Okey, Bok duduk. Terima kasih. Bob ni, takkan kita nak dengki dengan Bob, dia dapat skor, betul tak? Kita tengok apa dia buat. Apa dia buat? Kalau setiap habis kelas tu, apa dia buat? Ulang kaji ke? Dia buat Sabtu Ahad, dia ada banyak dia baca research ke dalam angka Google ke apa ke? Kan? Apa dia buat? Apa dia buat betul? Tidur? Kalau tidur takkan dia terror. Mesti ada sesuatu yang dibuat betul. Ha? Apa dia? Belajar. Itulah sebenarnya. Kita tak boleh pelekehkan. Ini saya cakap pasal dalam kelas ya. Kalau dalam perniagaan pun sama juga. Kalau kompetitor kita lebih berjaya daripada kita, pesaing-pesaing kita lebih berjaya, janganlah rasa iri hati dan apa. Kalau mungkin rasa bengang kejap, tak apa. It's okay, it's normal. Tapi lepas tu kita tengok juga apa benda dia buat betul apa yang kita buat salah, yang kita rasa boleh diperbaiki, buat lebih baik pada dia. Jadi we got to realize, tengok apakah pesaing kita buat betul dan macam mana kita boleh bersaing dengan mereka. Ya? Kita nak kalahkan dia pula. Macam mana nak kalahkan Pok lepas ni? Ha? Janganlah pukul dia pula. Agresif sangat tu. Kan? Kita kena bersaing. Persaingan secara sihat. It's good to have competition. Kan? Bagus untuk kita punya consumer, bagus juga untuk kita diri sendiri, untuk perbaiki produk kita, kritikan dan sebagainya. Memang orang akan bagilah kritikan. Saya sendiri pun dah macam-macam orang kritik. Ya? Terima je lah. Kan? Kita lihat mana yang kritikan yang membina, kita macam mana kita boleh gunakan untuk kita bangunkan diri kita sendiri. Mana yang saja nak jatuhkan, itu tak payah layan. Tapi yang mana kritikan membina, macam mana nak bangunkan perniagaan kita lebih baik, produk lebih baik, kita buat analisis, buat muhasabah diri, bagaimana kita boleh pertingkatkan lagi produk kita. Malah untuk diri kita sendiri juga, bagaimana kita boleh menjadi insan yang lebih baik. Okey, jadi kalau kita cakap pasal ni, saya cakap secara ringkas lah ya, apa-apa pun rangkaian perniagaan, database kita buat, kita ada berbagai sektor ya. Semua ni penting ni, nama, company, email, mobile phone, last contact, bila semua sekali. Semua ni adalah secara asasnya apa yang kita buat dalam berbagai sektor pasaran ya. Termasuk juga macam saya ada pasaran di luar negara. Pelanggan-pelanggan luar negara, kita ada international database. Kita ada corporate, kita ada government, kita ada retail. Semua tu ada strategi yang lain-lain. Ini bergantung kepada apakah perniagaan kita lah. Kalau contohnya kalau adik-adik nak buat, nak jadi mungkinlah apa bisnes sekalipun sebenarnya lebih kurang sama saja. Dia ada strategi dia. Mungkin kebanyakannya mungkin lebih pada retail, mungkin lebih kepada orang-orang awam. Jadi mungkin strategi untuk orang awam berbeza dengan strategi yang macam nak jual di peringkat antarabangsa. Tapi secara asasnya, you got to know your customers. Sekarang ni macam-macam aplikasi dah boleh gunakan, social media kita boleh gunakan. Kita boleh dapatkan database tersebut, kita berinteraksi dengan pengguna kita. Kalau kita pula strategi, kita buat kandungan. Kita buat kandungannya secara menyeluruh. Kalau Cicak Man ada dalam filem, kita buat animasi TV, kita ada lagu tema dia, kita ada komik dia dan sebagainya. So jadi macam you pergi McDonald's, pernah pergi McDonald's tak? Belah sini yang bercakap kat sini semua dia. Kenapa Bisu. Kenapa? Malu ke? Malu. Okey, McDonald's kalau you pergi, bukan saya nak promote lah, saya nak cakap lah kan. You pergi sana, you minta double cheeseburger pada dia, betul? Katalah dia double cheeseburger ke apalah, Big Mac ke apa kan. And then dia tanya satu-satu dia saja. Would you like to have some dessert? How about the sundae? How about ice cream? How about ini kan? Betul tak?
Pasal apa? Dia orang dah di training, dia dah dapat tangkap you dah. You datang kat sini, dia dah depan saya sekarang ni. Okey, dia dapat pantai pelanggan. Saya kan yang malu ha. Betul, mula dia tak pandang saya lah. Mula tak pandang lah. Okey, tapi saya cakap kan dia, saya dah dapat. Okey, katalah saya tak cakap lah dia peminat KRU, okey? Saya tak ada, saya cuba cakap, katalah dia peminat KRU. Okey, peminat KRU. Okey, saya ada produk baru ni. Saya ada filem lepas ni. Judul dia apa dia? Harimau Man. Harimau Man. Saya dah dapat dia dah pelanggan saya. Dia dah pelanggan, saya kat saya harimau. Oh, ada Harimau Man. Okey. So saya pergi tengoklah kat panggung. Okey? Lepas tu pula, Harimau Man ada lagu tema. Kan? Nyanyi lagu tema tu Mojo. Dia dah beli kan? Dia beli lagi. Lepas tu pula, Harimau Man ada komik juga lah. Ada game, ada komik, ada novel. Nak tak sekali? Macam tu lah McDonald. McDonald macam tu lah. Dia dah dapat you dah. Hingga depan you dah minta apa yang you nak beli, burger ke apa ke. Dia tanya lagi apa you nak. So samalah dengan perniagaan kita juga. Kalau kita buat peniaga pun, kalau kita dah ada satu produk tersebut, kita cuba perbanyakkan lagi juga bagaimana kita boleh offer lagi benda yang lebih kepada pelanggan kita, ya. So jadi itu adalah sebagai strategi kita maximize revenue kita daripada satu pelanggan. Okey, ni last slide saya sebelum kita buat kita sesi soal jawab. Kita ni selalu cakap kan, tak ada modal lah. Sebenarnya tak ada modal ni, saya rasa zaman sekarang, zaman dekat Malaysia ni, saya rasa itu tak boleh digunakan sebagai alasan. Kerana begitu banyak program-program yang dianjurkan kerajaan dan juga badan-badan NGO yang menggalakkan kita menjadi usahawan. Banyak. Contohnya, pernah dengar tak Magic? Pernah? Magic kat Cyberjaya. Itu dia buat latihan ya. Banyak tapi speaker around the world cakap dengan bakal-bakal usahawan. Cradle, pernah dengar Cradle? Pernah? Cradle juga berikan dana permulaan bagi perniagaan. Kerana Kementerian Wanita pun ada juga untuk bantukan usaha-usaha wanita bagaimana nak mula. Terlampau banyak. Saya rasa tak tahu marah apa dia kot. Ya, untuk permulaan. Ini sebenarnya terlampau banyak peluang yang ada sekarang. Terlampau banyak. Kalau nak katakan kita mula modal dengan RM2,000, tak ada siapa nak bagi kita pinjam kecuali EMI pada ketika itu. Adik-adik semua sangat-sangat bertuah. Sangat bertuah. Kerana masa sekarang yang ada ni, peluang yang ada dengan ledakan teknologi yang ada, rangkaian digital yang ada untuk berinteraksi, untuk membinakan rangkaian perniagaan begitu meluas sekali. The time is right for you guys. Ya, cuma yang pentingnya usaha. Yang saya kata tadi lah, pengetahuan, disiplin kita, bagaimana kita nak bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Inilah sebenarnya kalau kita top 10 apps dekat Malaysia ni. Kita tengoklah kat sini ya, daripada Facebook kepada WhatsApp dan sebagainya. Ini sebenarnya sekarang current trend ni. Kita boleh menghasilkan buat periklanan. Kalau kita nak mengiklankan, contohnya lah, kita nak jual apa okey? Saya pasal sini banyak cakap, saya tanya juga lah. Nak niaga apa? Agak-agak. Kalau nak niaga. Roti canai. Roti canai apa nama? Roti canai jambang. Roti canai apa? Li jamba. Okeylah, li jamba. Okey, li jamba tu apa saya tak tahu lah, joke dorang kan. Ini joke-joke peribadi dorang, saya harap bukan joke yang lucah lah. Bukan li jamba Okey, roti canai li jamba. Macam mana eja li jamba? JUMBA. Okey, dah ada je nama. Okey, li jamba. Roti canai li jamba. Okey, macam nak promote? Kat mana kedai tu? Kat mana? Kinta. Okey, dekat Kinta. Roti canai li jamba di Kinta. Okey, so kita dah tahu lokasi kat mana, kita dah tahu dia punya jenama. Apa special pasal roti canai ni? Apa dia? Ada apa? Ada apa? Peanut butter? Okey, ada peanut butter. Okey, peanut butter. Kumpulan Sasa you siapa? Kumpulan Sasa. Siapa kumpulan Sasa? Kumpulan target market. Orang-orang mana? Macam mana? Macam mana? Orang cakap Melayu ke? Cakap bahasa Inggeris ke? Apa ke? Orang India.
Okay, tak apa, it's okay. It's orang India. Roti canai Lee Jamba, mungkin kena tukar nama sikit lah. Dan juga lokasi dekat Kinta. So, bila kita nak basically target pasaran tersebut, kalau you target orang India, you kena tahu sedikit sebanyak bahasa yang dia gunakan. So, tahu bahasa Tamil tak? Ha? Boleh? Ha? Boleh? Saya tanya pula lah, ada bahasa India di sini. Ada tak? Ada. Boleh tak? Boleh bahasa Tamil? Sama boleh bahasa Tamil? Boleh tak? Boleh? Can you? You speak Tamil? Boleh? Okay. There's this roti canai. Nama dia Lee Jamba dekat Kinta. Okay? Apa yang dekat Kinta? In Tamil. What's good about it? Dia ada pakai peanut butter. Just 3 perkataan in Tamil. 3. Apa? Bagi something. Luciane. Maksud apa Luciane? Sedap. Strategi. Ya, kalau kita buat roti canai tak ada special dia. Apa special dia? Roti canai banyak roti canai dia buat. Kan? Dia tak ada kumpulan sasar. Dia tak tahu macam mana target pasaran orang yang fasih bahasa Tamil. So jadi you kena ada lah strategi macam mana nak penetrate bahasa Tamil tu. Jadi inilah sebagai contoh. Saya tak katakan ini nasi lemak dia punya roti canai tu betul-betul sedap, saya tak tahulah. Tak pernah rasa. Tapi itu adalah strategi kita untuk memasarkan gunakan platform-platform yang ada. Boleh buat YouTube punya konten lagi, buat lawak jenaka dan sebagainya. Bagaimana orang boleh jadikan itu viral. Kadang-kadang kalau komedi itu selalunya yang menjadi. Kalau buat komedi itu daripada senang jadi viral. Satu lagi gunakan lagu, ya. Mungkin Lucia ni buat lagu-lagu kan, dia nari sikit kan. Mungkin kat situ pula orang bukan akan tertarik. Sedap sangat ke roti canai yang ada peanut butter dekat kita ni eh? Sedap sangat ke? Orang mungkin terasa curi ke nak rasa pula kan. Jadi itulah sebenarnya secara keseluruhannya. Kalau saya katakan kalau nak mulakan perniagaan, apa saja pun kita boleh berniaga, asalkan kita tahu produk kita, bagaimana nak pasarkan, bagaimana kita nak berjaya, kita kena susun strategi kita. Okey, itulah cara kesimpulannya. Yang pentingnya, ya, last slide saya ni, kita tak boleh melakukan apa-apa kejayaan tanpa kerjasama sepasukan, teamwork. Ya, bila kita dalam satu kumpulan, tak kira lah pekerja ke, business partner ke dan sebagainya, yang penting ada team. Kalau seorang-seorang memang susah nak buat. Bila kita ada team, sama-sama kita tahu hala tuju kita, insya-Allah boleh berjaya. Okey, itulah pembentangan saya pada hari ini. Saya tak tahu ada sempat ke tidak untuk sesi soal jawab. Ada ke? Ada masa? Ada 5 minit nak nyanyi lagi. Tak habis-habis lagi kita tak nyanyi. Saya nak jadi Luciane tadi. Luciane kan. Okey. Okey, apa soalan? Soalan? Pernah? So masih mengubati luka yang lama lah. Berdarah lagi tak? Berdarah banana lagi tu. Oh, siap. Siap. Okey. Macam mana berani nak cakap? Okey, nyata betul. Baik. Kau sini. Baik, kau. Macam mana nak berani? Macam nak berhadapan dengan satu Bob ni sekarang ni, dia malu atas pentas. So jadi Bob, perkenalkan diri Bob, pengalaman Bob ya dekat Giat Mara, dan macam mana, apakah sebenarnya cita-cita Bob dalam kehidupan? Nama saya Anwaruddin Medor Razak. Umur 18, paling muda dalam kos elektrik. Duduk dekat area sini ya. Orang Ipoh Perak. Dan apakah perancangan masa depan? Perancangan masa depan dapat CJ bidang 2 sampai bidang 4. Dan ada niat yang menjaga? Ada insyaAllah. Jaga apa? Bidang elektrik. Okey, dah. Relax. Kan? So jadi dia dah buat dah. Dah bercakap ada atas pentas ni. So ini sekarang ni dia cakap mula-mula segan-segan malu-malu lah. Kan? Buatnya dah 100 kali dia buat atas pentas ni. Tengok dia nyanyi Lucia ni dekat atas ni.
Okey. Terima kasih, Bob. So, jadi bagi tepukan pada Bob. Kena berani je buat. Kena berani je. Okey, kalau kita tak berani buat, apa-apa pun tak akan jadi. Jangan rasa malu, jangan rasa kadang-kadang kita di dalam budaya Asia ni, kita selalu macam rasa macam segan, malu, tak boleh buat betul. Memanglah ada lah perasaan malu, patut ada. Tetapi kita jangan, kalau peluang-peluang yang ada tu, kena ke depan. Jangan rasa take the opportunity, dapatkan peluang tu. Jangan malu juga, saya nak projek ni, saya nak peluang kerja ni, saya nak apa yang ada peluang yang ada kat sekali. Jangan rasa malu. Kerana kalau saya sendiri pun dalam duduk dalam panel, banyak panel lah untuk contohnya usahawan-usahawan muda kan, untuk dapatkan berbagai insentif dan grant permulaan dan sebagainya. Itu dia pertama sekali saya tengok whether this guy really wants it or he doesn't want it, or dia pun setakat acah-acah je. Try lah, tengok macam mana. Siapa yang betul-betul nak, cara dia cakap juga, I really want it, I know I can do it, you know, and I will do it. You give me the opportunity, I will not let you down. Macam tu kalau cakap itu, orang berani nak cakap, orang nak bagi peluang. Kalau misalnya kalau cakap malu-malu, tak tahulah saya test dulu macam mana ke semua, kita pun susah nak bagi. So that is, secara keseluruhannya saya nak katakan sini, apa-apa yang rasa takut, saya pun banyak benda yang saya takut dari segi berhadapan dengan pelbagai cabaran dan sebagainya. The best thing is that ke depan, face it, deal with it. Dan nak sorok-sorok, nak lari pada dia, tak akan selesaikan masalah you. Deal with it. Ya? Okey, saya rasa mungkin dah masa dah habis dah. Sekali lagi masa. 5 minutes lagi. 10 minutes. Oh, okey, ada lagi soalan boleh tanya? Saya tanyalah, kalau orang semua sini malu nak tanya, saya turun ke bawah. Saya tadi daripada Kiat Mara dah tanya, dah berani dah. Okey, saya nak tanya daripada Umsi. Nabi Isa daripada UPSI. Saya nak tanya pasal KRU industri kreatif, dia gunakan teknologi kan. Kalau kita tengok lagi special effect, dia pakai boleh tukar badungan. Adakah menggunakan sumber kepakaran daripada orang Malaysia? Adakah orang Malaysia yang buat kan? Kalau kita tengok, kita boleh compare dengan negara luar lah dalam industri kreatif ni. Dan kerajaan dia mula nampak untuk pergi kepada sebuah negara maju seperti negara-negara luar. Dan adakah warga insan yang dilahirkan ini seiring dengan teknologi yang kita nak dalam industri kreatif, adakah dia boleh digunakan dengan sebaiknya, ataupun dia hanya graduan yang keluar tapi tidak mempunyai apa-apa inovatif dalam menyumbang dalam pembangunan industri kreatif negara? Bagi tepuk tangan daripada luar negara 70% sekarang ni. Tapi kita lihat sebenarnya kita perlu perbanyakkan lagi kaki tangan tenaga kerja tempatan, kerana kos ialah satu isu, malah kesetiaan juga satu isu. Kerana bukannya apa, mereka kadang-kadang yang datang bekerja dekat sini, dia menganggap ini adalah satu tempoh sementara saja. Dia tak fikir long term, nak bersara dengan kita ke, tak ada. Dia fikir 1-2 tahun, lepas tu nak balik. Ya, jadi bila pekerja luar negara dia punya komitmen mungkin setakat 3 hingga 5 tahun. So jadi untuk menjawab soalan tadi, kita perbanyakkan dan kita menggunakan kita gunakan teknologi yang sedia ada, yang memang boleh dibeli di kedai pun, daripada software dan sebagainya. Tetapi cara penggunaan tu yang lebih penting. Bukan saja peralatan memang semua orang boleh beli, tapi untuk menjadikan kepakaran tersebut adalah daripada usaha gigih untuk berlatih. Macam main bola lah juga, saya bagi contoh ya, saya bagi senang ya, macam main bola. Padang sama dekat Malaysia dengan dekat Manchester United. Ada penyokong Manchester United sini tak? Ada tak? Chelsea ada Chelsea. Ha? Arsenal ada? Ada. Ha? Liverpool ada Liverpool. Perak ya? Perak? Ha? Okey, tak apalah. Tim ada pun. Kenapa tim dekat UK sana, kenapa Padang sama besar? Kenapa sini pun Padang sama besar juga? Ada 11 pemain juga, sana pun 11 pemain. Kenapa kita tak boleh menang lawan dia orang? Sama juga dalam kesanan visual ni, saya katakan. Kerana pengetahuan, teknik, pengalaman, dia punya training dia semua, bakat asas tu lebih kurang sama. Saya rasa banyak pemain-pemain bola sepak dekat Malaysia ni pun ada skill dia sendiri. Tetapi cara kita menguruskan pemain-pemain tersebut, bagaimana kita bagi latihan pendedahan, bagi mereka keep on the repeated training for them to be good, insya-Allah dia akan boleh bersaing dengan pemain-pemain luar negara. Sama juga dalam kesanan visual ataupun animasi. Kita kena bagi training. Kalau setakat belajar dekat classroom environment je, banyak memang akan sediakan asas animasi dan juga kesanan visual. Tetapi bagaimana mereka nak menjadi lebih baik, mereka kena ada mentorship. Itu sebab kita ada pekerja asing
bekerja dengan pekerja tempatan, jadi ada transfer teknologi. Hari-hari dia orang berinteraksi dengan orang sebegini dan mereka akan pandai kemudian. Kedua soalannya yang bagaimana peluang pekerjaan? Adakah mereka ni akan dapat peluang pekerjaan? Pasti kalau skillnya mereka bagus. Kerana tidak ada, kalau saya pergi ke pasaran luar negara, saya nak jual produk saya, tak kira lah filem animasi ke filem live action dan sebagainya, dia orang tak kira saya ni, oh saya KRU lah. Dia orang tak kenal pun KRU siapa pun. Okay, saya ni dah 23 tahun dalam industri, dia orang tak kisah pun. Saya ni orang Malaysia. So, ada 70-80 negara lagi yang dekat exhibition booth tu. Saya, even nak cakap saya ni orang Melayu ke semua tak laku kat situ. Tak laku. Because why? Yang pentingnya adalah produk tersebut. So, the merit of the product will speak for itself. Sama juga dengan apa yang saya cakap tadi tentang peluang pekerjaan. Kalau mana-mana yang habis belajar pun, it's actually the quality of the product will determine whether you akan besok boleh buka company sendiri ke, ataupun jadi head of department ke, ataupun setakat pekerja biasa je ke, ataupun mungkin tak dapat kerja. Kerana the skills sebenarnya yang ada sekarang ni dengan ada penggunaan teknologi, menggunakan pelbagai digital platform dan sebagainya. Siapa tahu di kalangan adik-adik kat sini boleh buat the next Angry Bird. Mana tahu? You boleh buat app, lepas tu basically macam-macam games boleh buat dan sebagainya. You can become a global player. Tapi the product must be good. Tidak ada dua cara, satu saja. So mana-mana pelajar yang melalui program-program sama ada di KRU Academy ataupun mana-mana sekalipun institusi, mereka adalah bergantung kepada kemahiran dia sendiri. Kalau dia dah ada, kita ada bakat macam bintang Ronaldo dekat kita punya team sekarang ni, dia boleh main dekat, lepas ni boleh main dekat UK, dia takkan stay dekat sini pun. Mungkin dia nak dapat gaji lebih besar dan sebagainya. Sama juga dengan kepakaran dalam kesaran feature dan animasi. You need a lot of training, skills based training. Itu yang akan dapatkan kita kemahiran tersebut. Okay, ada soalan lagi? Ada satu lagi, okay. Okay, dan Pro punya bidang juga. So soalan saya agak peribadi. Saya dah kahwin dah. Ada berapa orang anak? Tak. Saya nak tanya, berlaku tak dalam KRU Academy sendiri? Okay, KRU Academy, berlaku tak kerjasama ataupun transfer knowledge dengan institusi mana-mana institusi, khasnya universiti lah. Maknanya sebab bila KRU tubuhkan KRU Academy, dia macam dah mewujudkan satu isolate. Maknanya KRU nak rekrut sendiri dia punya staff, rekrut sendiri creative team. Bukan apa, the point is saya risau kalau satu company besar macam KRU dia dah rekrut sendiri. So peluang-peluang mereka ni mungkin akan terhad. Dan kalaulah ada kerjasama ataupun KRU sendiri membuka kerjasama untuk universiti dengan industri, collaborate. Okay, macam kami ada mungkin creative team dan ada peralatan-peralatan, tapi mungkin kepakaran yang tak seperti industri lah. So kalau ada rasanya opsi nak buka peluang untuk collaborate lah dengan KRU Academy. Terima kasih banyak. Bukan akademik. Kebanyakan universiti menyediakan program-program akademik yang di mana syarat kemasukan juga ada kriteria tertentu. Ya, kena ada SPM dan juga kelulusan-lulusan tertentu ya. Kalau kita lihat dalam keputusan SPM setiap tahun, hanya 30% saja yang boleh terus ke hadapan untuk mendapat peluang ke IPTA dan IPTS. Dan 70% yang 350,000 orang ya, secara rata yang 350,000 pelajar akan tercicir. Sama ada dalam bidang apa sekalipun ya. Jadi itulah sebenarnya perlunya kita perbanyakkan juga lagi konsep latihan secara technical dan juga vocational. Itu adalah perkara pertama. Jadi tujuan kami adalah untuk membantu juga kumpulan pelajar yang tidak dapat peluang untuk ke IPTA, IPTS. Keduanya, bagaimana kita mendapatkan pekerja kita di masa sekarang. Sebenarnya kami tidak ada diskriminasi. Daripada mana sekalipun, saya malah pelajar saya pun
Ada juga syarikat-syarikat luar daripada syarikat kami seperti Laskopak yang buat Upin Ipin, syarikat-syarikat yang lain. Kita cuba jemput juga speaker-speaker daripada industri, pesaing-pesaing saya, untuk berinteraksi dengan pelajar kami. Kalau mereka boleh bagi tawaran yang lebih baik daripada kami tawarkan, pergi. Kita tidak ada bonding dan sebagainya, kerana mereka ada hak untuk memilih dengan siapa mereka nak bekerja. Jadi mereka pun berhak untuk bekerja dengan industri, sama juga dengan kami. Kami pun akan memilih yang terbaik yang kita boleh dapat. Tak semestinya semua datang pada KRU Academy. Kalau ada mereka yang ingin jadi usahawan, kita akan bantu. Contohnya kita cuba bantu mereka dengan untuk menyediakan pelbagai business plan dan sebagainya, program pekerjaan untuk mereka. Tapi kerjasama memang sedang dijalankan dan akan dipergiatkan lagi. Contoh sekarang kita ada kerjasama dengan MMU. Kita nak jadikan kerjasama dengan pelbagai universiti lagi. Dan saya terima kasihlah kerana beri peluang kepada UPSI. Saya harap lepas ni kena ada follow up lah, kan, macam mana kita boleh buat interaksi. Kita ada dengan kerjasama dengan UMS juga. Kita tengah bincang dengan diorang bagaimana kita nak buat dekat Sabah tu. So jadi macam mana kita boleh mengadakan interaksi kerjasama untuk kita membina satu perpajakan lagi modal insan dalam industri kreatif ini. Tak kira dalam bidang, tak semestinya mereka sudahnya jadi pakar animasi. Kemungkinan mereka jadi storyboard artist, kemungkinan mereka menjadi rendering engineer, kemungkinan juga mereka jadi pengarah dan penulis skrip. Kita tak tahu. Nasib masing-masing bergantung kepada. Saya pun saya tak tahu. Saya penyanyi hip hop mula-mula. Saya belajar accounting tau. My background is accounting. Kan, tiba-tiba pula dapat peluang menyanyi dengan EMI, nyanyilah. Kan, nak kata nyanyi pandai sangat pun tak juga. Yusri lagi pandai nyanyi, Yusri lagi handsome. Tapi saya boleh lah rap sikit-sikit. Itu yang kelebihan saya. Entah macam mana pula sampai ke sini. Kan, dah buat perniagaan, dah buat itu semua sekali. Sama juga dengan adik-adik daripada mana sekalipun, UPSI contohnya. Kalau dia belajar dalam iklanan pun tak semesti, kadang-kadang mungkin dia bukan kerja. Saya ada pelajar seorang tu, dia belajar 3D animation. Sudahnya kerja dekat Institut Jantung Negara. Kan? Dia buat basically simulation dan sebagainya tu. These are the things yang kita tak tahu, ya. So jadi saya balik kepada soalannya, peluang kerjasama sentiasa ada. Kita memang konsep terbuka. Malah kita nak juga pengarah penulis skrip baru datang ke kita. So kita rasa kita sudah sampai ke tahap di mana saya ni dah kategori 4 series lah. Yusri pun 4 series juga, Adri pun coming soon 4 series. Kan? Kita dah rasa okay, kita is our time right now to find pelapis. Kerana industri kreatif ni sentiasa harus diterajui oleh orang muda. Dia kena always new people to come in, to come up with fresh ideas. Because idea-idea kami Gen X ni dah mungkin tak relevan kepada orang-orang generasi sekarang. So jadi kita kena sentiasa give training. So jadi we are very open to collaboration. Dan harap-harap kita boleh buat satu MOU di masa akan datang, insyaAllah. Ya? Okay? Ada soalan lagi? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Fikri bin Jahari daripada Perbadanan Menteri Besar Perak. Okey, hari ini kita melihat bahawa dalam dewan ini majoriti adalah generasi Y, yang mana mereka ini merupakan pemimpin pada masa akan datang. Soalan saya adalah bagaimana generasi Y ini untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang yang berkualiti. Kerana jika kita mau melihat Perak ataupun objektifnya dalam Malaysia, maka hari ini kita perlu merujuk kepada generasi Y hari ini. Kalau generasi Y-nya kualiti, maka akan datang kita mahu melihat Perak dan Malaysia yang berkualiti. Soalannya adalah bagaimana untuk generasi Y terus bermotivasi di dalam bisnes ataupun di dalam organisasi pekerjaan. Tokohan nak jadi pemimpin atau tidak. Dalam kelas dia jadi ketua darjah, ataupun dalam pasukan sukan dia menjadi kapten, ataupun dalam persatuan-persatuan yang ada sains dan matematik dan sebagainya, menjadi presiden, timbalan presiden setiausaha dan sebagainya. Kepimpinan tu kita boleh terapkan dalam pelbagai aspek. Sama ada sukan, kelab, persatuan, tak semestinya dalam perniagaan. Jadi sebenarnya itu harus diberi galakan dan dorongan pula. Kerana kalau setakat jadi kapten dan jadi presiden ataupun jadi mana-mana pemimpin dalam NGO dan sebagainya pun, kalau tidak berikan pendedahan dan maklumat, mereka nak memimpin pun macam the blind leading the blind lah. So jadi dia sendiri pun tak ada maklumat, dia sendiri pun tak berapa faham, tak berapa tahu macam mana nak pimpin. So jadi kena berinteraksi dengan golongan tertentu, kerana ada pastinya
ketokohan mereka tu memang dah ada daripada awal, ya. Kerana itulah sebabnya mereka dipilih untuk menjadi ketua darjah, untuk menjadi pengawas, untuk menjadi pemimpin dalam organisasi, dalam sama sekolah ataupun dalam persatuan. Dan kumpulan ini harus didekati. Dan apabila kita mendekati mereka, berikan mereka maklumat, informasi, bagaimana mereka boleh gunakan informasi tersebut untuk bersama-sama dengan mereka yang mereka pimpin tersebut, untuk bagaimana mereka boleh membuat satu hal tuju, bagaimana mencapai satu objektif. I mean, it's all about pendedahan, going through the experience yourself. It's hands on. Pemimpin tu sebenarnya susah nak cakap kita ni ada tak that X factor atau tidak. Macam menyanyi jugalah. Banyak orang boleh menyanyi, tapi banyak orang, kadang-kadang orang menyanyi yang pandai menyanyi pun tak dapat dia punya peminat kerana tak ada X factor. Tapi ada setengah orang tu nyanyi dia memang tak best sangat pun, tapi still ada lagi dia punya ni. It's actually the charisma in that particular personality. So jadi saya rasa bakat ni harus diasah. Kalau bakat saja ada, tak diasah, dalam kebanyakan perkara yang berlaku dalam negara kita juga, kita kurang berikan pendarahan dan pengasahan bakat. Itu sebabnya mereka tercicir. Kalau kita lihat dan tahu kenapa pasti mereka, kita sentiasa bagi pendedahan. Peluang macam inilah sebagai satu contoh. Bila kita dapat berinteraksi dengan tokoh-tokoh daripada luar negara, dalam negara, mereka dapat pendedahan yang begitu awal. Dan mereka sedikit sebanyak, kalau mereka beri perhatian tentang apa dikatakan, they will take their own initiative. Saya rasa kita hanya boleh sediakan pinggan dan mangkuk dan juga sudu dan garpu. Nak makannya dia orang sendiri makan. We cannot actually force them to eat. Jadi saya rasakan kalau sekiranya kalau mereka dapat dikenal pasti, beri pendedahan secara berterusan, insya-Allah lebih ramai pemimpin akan lahir daripada negeri Perak. InsyaAllah. Okay? Okay, I think we will end this talk. Okay. Thank you very much semua. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada salah kata apa semua. Bob, sorry Bob Saya main-main ni ya. Dan saya doakan kejayaan kepada semua adik-adik pada hari ini.